Assalamualaikum guys, apa khabar? Okay, so hari ini saya ingin membuat sedikit analisa untuk pair ZAU USD ataupun Gold. Alright, okay, so sekarang pertama sekali jika kita lihat pada pergerakan, ianya telah membuat kenaikan yang sangat mendadak pada hari Jumaat lepas sahaja. Kita boleh lihat pergerakan sebenarnya kalau kita nak katakan daripada minggu lepas pun dia dah membuat kenaikan sangat kuat. Cuma apa yang kita dapat lihat adalah sebelum berlakunya pergerakan kenaik ke atas ni, kita sewaktu NFP kita dapat melihat spike ke bawah dahulu dan seterusnya barulah membuat kenaikan ke atas sehingga ke puncak 2195 lah. Okey, ini yang kita nampak pada sewaktu news NFP. Ini dia masa ni. Okay. Kalau kita tukar kepada hour 4 tadi, kita dapat melihat MA10 dia touch, dia ambil dan dia terus fly ke atas. Nampak ni? Ini dia. Sebab tu kadang-kadang saya cukup suka dengan MA10 ni. Dia touch MA10. Alah, kalau setakat lajak sikit je pun, betul tak? Daripada dia lajak ni berapa je sangat. Dekat level ni je 2157, dia pergi 2158, berapa pip je, betul tak? Dia touch dan dia terus fly saja. Kalau kita tukar kepada M15, dekat sini ni, so dia lajak sampai ke 2157 dan seterusnya dia terus membuat kenaikan ke atas pada waktu NFP itulah. Dia spike, dia terus turun bawah dan seterusnya dia terus naik ke atas. Okey, so sekarang ke manakah pergerakan gold pada minggu depan? Okey, apa yang saya akan buat adalah saya akan melihat daripada weekly dahulu supaya you all nampak ke manakah pergerakan dia. Gitu. So yang ini pergerakan sebelum yang saya tandakan, saya menjangkakan dia membuat penurunan tapi nampaknya tiada. So saya akan padam dulu, saya akan padam dulu. Dan yang ini pun dia dah capai dah. Saya tak boleh buat apa dah. Okey, dia dah sampai. Tapi saya nak tunjukkan kat you all semua kenapa level ini yang kita jangkakan disebabkan oleh pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh gold, di mana saya ambil daripada kiraan begini dia sampai ke level 118 di sini dan alhamdulillah memang dia pergi, cuma dia terlajak lebih. Tapi tak apalah, at least kita nampak ke manakah arah dia, betul tak? So apa yang saya akan buat lah di sini, saya akan padam dulu semua tanda-tanda biru ni sebab masih belum valid lagi, tapi saya tak nak tinggalkan itu sebab bersepah. Betul tak? Okey. Dan sebelum tu, kepada mereka yang rasakan video saya ini ataupun video-video sebelum saya ini bermanfaat, silalah subscribe, like ataupun share. Nak apa-apa pun korang nak buat. Janji subscribe. Gitu. Alright, so let's go. Pada minggu hadapan, apa yang saya dapat lihat sekarang untuk jangka masa besar ataupun jangka masa weekly, saya masih melihat pergerakan ke atas ini. Alright, masih ada kekuatan untuk gold naik lagi ke atas, di mana saya menjangkakan dia akan pergi ke level yang warna merah ini, itu di zone 2320. Saya tak kisahlah sampai mana pun, cuma arah dia yang saya lihat masih ke atas. Untuk daily pun saya masih melihat masih ada pergerakan ke atas. Cuma macam yang saya pernah ajar sebelum ini, sebab sekarang ni gold dia dah all time high tau. So saya tak tahu dah di level mana dia boleh pergi, sebab dah tak ada di sebelah kiri ni, dah tak ada untuk kita refer kan, betul tak? Masih saya pun dah tak nampak. So apa yang saya boleh buat adalah, ini dia dah break, betul tak? Level ni dia break, bermaksud yang ini saya padam dulu lah sebab dah jadi. Bermaksud ada possibility gold akan membuat retracement dahulu. Ini yang kita nak. Ada possibility gold akan membuat retracement dahulu. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pergerakan yang dia dah break. Ini secara teori saja. Dia break, bermaksud dia akan buat retracement dan seterusnya barulah dia akan membuat kenaikan ke atas. Mungkin minggu hadapan dia akan bermain di zone retracement ataupun dia membuat sideways dan barulah dia membuat kenaikan ke atas. Kita masih tak dapat menjangkakan ke manakah yang dia bilakah dia boleh pergi ke atas tu. Itu maksud saya, faham Alright, cuma apa yang saya nampak sekarang, ada possibility gold dia dah break level yang ini, dia akan membuat pullback ataupun dia membuat retracement sebelum dia membuat kenaikan ke atas. Okay, so
kita akan bermain-main dengan time frame. Setiap time frame disebabkan oleh dah tiada level di sebelah kiri yang untuk kita refer. Dah tak ada. Kalau at least kalau dia turun bawah sampai sini, saya masih ada level di sebelah kiri yang boleh dijadikan sebagai rujukan ke manakah dia boleh pergi. Tapi nampaknya bila dah di atas ni, dah tak nampak sampai mana dia boleh pergi. Ada possibility dia boleh naik lagi, ada possibility dia boleh membuat retracement dahulu. Cuma apa yang saya nampak, at least bila dah break sini, berharap dia ada retracement. Kalau dia tak nak buat retracement, saya tak boleh buat apalah. Tiba sampai sini, terus sini, pom, dia naik atas terus. Itu pun saya tak boleh nak buat apa, betul tak? Kita hanya menjangkakan. Alright, so sekarang apa yang saya akan buat, saya akan refer kepada setiap time frame. Okay, saya akan refer kepada setiap time frame untuk melihat ke manakah level-level yang dia boleh pergi. Adakah sekarang dia akan membuat kenaikan dahulu dan baru membuat penurunan? Pun boleh. Ataupun adakah pada minggu hadapan tiba-tiba gold membuat penurunan? Pun boleh. Contohnya dekat sini mungkin dia bermain, dia naik sampai sini dan dia bermain main sampai certain level dia pergi, barulah dia membuat pecutan ke atas. Okay, so kebiasaannya apa yang saya akan buat adalah saya akan menukar kepada saya akan cari di level manakah yang sesuai untuk dijadikan zone. First, saya akan melihat kepada storyline. Saya akan tandakan di sini dulu. Okay, yang ni saya padam. Okay, sebab sekarang ni price berada di atas. Tiada referral untuk saya melihat di sebelah kiri. Jadinya saya akan melihat dahulu di manakah time frame, di manakah level-level yang dia boleh pergi dahulu. Adakah dia akan turun ke bawah sini baru membuat kenaikan ke atas pun boleh, ataupun dia nak turun sampai ke level ini barulah dia membuat kenaikan ke atas pun boleh. Saya pun tak boleh nak cakap tak boleh. Gitu. Oi, bang, jauh bang, Cik Apul, jauh ni. Kita selalu cakap jauh-jauh, dia pergi. Betul tak? Macam saya pernah ceritakan sebelum ni. Ada seorang yang bertanya kepada saya, "Oi, Cik Apul, jauh lagi tu nak pergi. Sampai kan?" Dah sampai kan? Itu ceritanya. Jauh tak jauh tu, buang pemikiran tu dulu. Okay? Dia boleh pergi, dia pergi. Kalau dia tak nak pergi, dia tak nak pergi. Itu saja. Alright? Okay. So, saya tandakan dahulu dua level dan seterusnya saya akan bermain-main dengan pergerakan. Inilah saya jangkakan untuk storyline. Okay? Untuk storyline. Sebab kalau saya lukis daripada 0618 tadi tu, ingat tak macam tadi yang mula-mula tadi saya lukis 0.618 disebabkan oleh pergerakan yang dibuat oleh gold, di mana daripada level yang ni habiskan di sini, dia mengambil peluang, dia mengambil price di area zone 1618 dan seterusnya dia membuat penurunan. Okey, itu tadi daripada sudut storyline. Dengar betul-betul daripada sudut storyline saya jangkakan kalau dia nak turun, mungkin dia boleh turun kepada dua level yang ini. Okey, faham dua level yang ini. Kalau nak turun, dia boleh pergi kepada dua level ini. Kalau dia nak turun. Okey, kalau kita lihat daripada sudut MA10 di sini pun kita dapat mungkinlah at least dia turun touch MA10 H4 ni dan barulah dia naik ke atas. Ataupun dekat daily ni ada tak MA10 berdekatan? Mungkin dekat sini. Mungkin esok dia start pergi ke sini, touch MA10 yang ini dan seterusnya baru naik atas. Itu dari sudut storyline dan juga MA10. Kalau dari sudut Elliott Wave, kita gunakan Fibo extension, kita tarik dan dia dah sampai ke level 1618. Betul tak? So yang ini kita akan tandakan sebagai wave yang dia berhenti. Okay? Walaupun 618 di bawah. Tapi tak apa, tak menjadi masalah. Kerana apa? Sebab di sini saya akan melihat ke manakah level yang dia boleh pergi. So saya akan gunakan Fibo retracement daripada level yang di sini. Okay? Saya tak akan ambil dari sini. Saya akan ambil dari sini. So saya jangkakan ini wave 1, wave 2, yang ini wave 3. Kalau dia buat begitu. Dan saya akan tarik sampai ke level yang ini. Saya akan mencari dua zone sahaja di mana, sebagai contohlah, dia membuat wave 4. Wave 4 kebiasaannya berada di 0.236 ataupun 0.382. So, saya akan melihat pada dua zone ni. Okay. Dan saya akan padam balik Fibo extension tadi tu. So, saya ada dua level di mana level yang warna biru ni selari dengan level breakout. Nampak? Dia selari dengan level breakout. 0.236. Ini adalah aduh, tonggeng semuanya. Fibo retracement. Top and right. Okey, dan ini adalah Fibo retracement.
0.382 gitu. So dua level ini saya perhatikan adakah dia akan turun, membuat penurunan sampai di sini dan seterusnya membuat kenaikan ke atas. Dan jika kita lihat ini adalah zone dia breakout dan pullback, dan jika kita ambil 0382 itu adalah MA untuk daily, MA10 untuk daily. So adakah pergerakan bakal turun sampai ke sini dan seterusnya membuat kenaikan ke atas, ataupun adakah dia akan turun sehingga ke level yang ke bawah ini dan baru dah membuat kenaikan ke atas. Itu kita akan lihat bermula pada esok. Okey, hari ini hari Ahad 10 hari bulan 3 2024. So mungkin esok lah baru terjadi. Saya tak tahu. Saya hanya menjagakan inilah pergerakan. Tapi apa-apa pun bagi saya masih ada kekuatan untuk gold naik ke atas. Itu yang saya nampak. Cuma kalau kita nak cek peluang untuk buy kan, oi aku nak buy ni tinggi sangat ni, takut ni Cik Apple, takkanlah aku nak buy dekat atas ni. Betul, jangan buy terus kat atas ni. Kita tunggulah dia membuat retracement dahulu, barulah kita cari peluang untuk buy. So nak cari peluang untuk buy di mana? Di level-level yang saya tandakan ini. So kalau katalah esok aku nak masuk sell dululah, kod-kod ada sell kan, itu terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Nak cari sell, pandai-pandai cari sell. Bagi saya, biar bergerak dahulu, barulah saya mencari peluang sama ada saya nak cari buy ataupun saya nak cari sell. Saya akan melihat sama ada terjadinya kekuatan dia membuat significant drop, barulah dia membuat pullback. Di situlah saya akan cari peluang untuk sell. Begitu, faham? Alright, itu sahaja yang saya nak kongsikan untuk gold pada hari ini. InsyaAllah jika anda rasa video saya ini bermanfaat, silalah like, subscribe ataupun share. Pada mereka yang masih belum subscribe, silalah subscribe sekarang. Jangan buang masa, free je. Tekan je button subscribe tu. Alright. So macam biasa, seperti selalu, saya sentiasa mendoakan anda semua untuk profit sahaja. Okay. Kalau loss itu, kita minimizekan loss tu. Kita cari profit yang lebih. InsyaAllah. Okay. So macam biasa, semoga berjaya kepada semua. Assalamualaikum dan enjoy your weekend. Alright guys. Bye-bye. Assalamualaikum.